Test 1, 2, 3. Pakcik tahu ke bila pakcik punya tarikh kematian? Sebab tuan ada masa tak buat saya buat tugasan assignment saya. Apa ada masa? Gerak tak? 5 minit okey. Ha? Okay, saya nak tanya, abang pernah dengar tak kodok dan kodah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kumpulan kami akan membuat satu video, iaitu video apa? Video street dakwah. Ya, video street dakwah yang bertajuk Qada dan Qadar. Jadi, tak berbuang masa, mari kita pergi ke peserta yang pertama. Let's go. Okey guys, so sekarang kita bersama dengan peserta pertama, iaitu Akmal. Baik, so Akmal, are you ready? I'm ready. Ya. Okey Akmal, sila mulakan street dakwah anda. Okay. Let's go. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik tahu ke bila pakcik punya tarikh kematian? What? Masya Allah. Hari kematian tu hanya Allah saja yang tahu kan. Kan. Tarikh lahir saya tu tahulah. Jadi perkara seperti tarikh kematian, jodoh, umur, itu semua ketentuan Allah. Dan itulah yang dimaksudkan sebagai qada, iaitu ketentuan Allah yang kita tidak boleh ubah. Pakcik rasa dalam hidup ni semua perkara yang berlaku atas ketentuan Allah. Pakcik rasa ada benda ke yang kita boleh ubah? Benda yang kita boleh ubah maksudnya? Maksudnya seperti jika kita ditakdirkan miskin, bolehkah kita berusaha menjadi kaya? Macam kita ni hanya mampu berdoa saja kan. Minta Tuhan kan. Itu kata qadar. Qadar itu sekemampuan manusia. Iya. Ya. Kekuatan kita sebagai manusia itu adalah doanya. Ya kan? Selebihnya itu ketentuan lillahi ta'ala tadilah. Ya, Ya betul. kan? Allah itu memperkenankan, itu pun fayakun katanya, terjadi maka terjadilah di atas kehendaknya, ya kan? Itu. Macam kita manusia hanya mampu berdoa. Doa itu adalah sebagian daripada usaha kita. Saya saja kita tidak berputus asa lah. Sabar dan tidak berputus asa. Itu salah satu kuncinya lah sebagai seorang hamba. Dan ini juga orang kata apa? Kita perlu redha. Ya kan? Baik itu miskin ke, kaya ke, susah ke, senang ke, apa yang Tuhan beri, kan? Apa yang Tuhan beri kepada kita, kita harus redha menerima. Ikhlas itu mudah, tapi redha itu yang sulit. Okey. Terima kasih atas Masya-Allah. masa yang pakcik berikan. Baik. Salam. Terima kasih. Okay. Okey baik, jadi kita dah tengok Akmal tadi. Jadi kita bersama dengan peserta yang kedua, iaitu Muhammad Luqman bin Zulsyam. baik. Okey baik. Jadi Muhammad Luqman, anda bersedia untuk Sangat sedia. baik. Jadi mari kita pergi ke peserta yang kedua. Saya Luqman dari Universiti Islam Selangor. Tujuan saya datang sini, saya nak berdakwah lah kepada sesiapa yang saya jumpa. Tapi 5 minit je. Okey, saya nak tanya, abang pernah dengar tak kodok dan kodah? Pernah dengar. Abang rasa kodok dan kodah tu apa? Kena jawab. Betul. Hampir betul. Kodok dan kodah ni saya ringkaskan, dia macam apa yang Allah dah tetapkan untuk kita sepanjang kita hidup. Abang rasa kodok dan kodah ni kita boleh tahu tak untuk masa depan? Tak tahu. Tak tahu. Betul. Kadang-kadang kita tak boleh tahu sebab kita memang tak boleh tahu masa depan kita. Sebab Allah yang ditetapkan masa depan kita supaya, dan kita tak tahu masa depan kita supaya kita boleh sentiasa beribadat ke Allah. Sebab tu Allah tak tunjuk masa depan kita. Sebab Allah nak tengok hamba dia tu masih tak nak buat ibadat walaupun dia tak tahu masa depan. Okey, itu je bang. Okey, terima kasih bang. Okey, terima kasih bang.
Okey, baik guys. Jadi kita dah bersama dengan Akmal pula. Kita dah bersama dengan Luqman tadi. Baik, jadi kita bersama dengan peserta yang ketiga iaitu Iqbal. Baik. Jadi Iqbal, anda dah bersedia? Sedia. Baik, jadi sila mulakan street dakwah anda. Terima kasih. Abang, saya nak tanya tau, abang pernah dengar tak pasal kodak dan kodar? Qadar. Kodak dan kodar. Nah, Pernah. Kenapa kita kena percaya dengan kodak dan kodar? kan qadar dan qadar itu takdir. Takdir. Takdir yang sudah ditentukan. Macam pendapat saya lah kan. Macam saya percaya kepada kodak-kodar ni adalah salah satu rukun iman. Lepas tu dia ni dapat membantu kita memahami bahasa setiap perkara baik atau buruk. Kadang-kadang daripada sebahagian dari ketetapan Allah kodak-kodar ni. Dengan ini kita dapat lebih sabar dan reda dalam menghadapi ujian serta lebih bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Kalau qadar dan qadar tu kalau menurut saya kan itu termasuk rukun iman yang ke-6. Sebagai kita orang Islam harus mempercayainya, wajib mempercayainya kan. Tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya, pertama beriman kepada Allah kan? Sebagai seorang muslim kita beriman kepada Allah. Habis itu apa yang sudah dia tentukan kita wajib mempercayainya. Seperti itulah Bang. Menurut pemikiran saya. Saya faham. Terima kasih bang. Okey, jadi kita dah bersama dengan Iqbal tadi. Jadi untuk peserta yang keempat adalah saya sendiri. Jadi mari kita mulakan street dakwah kita. Let's go. Abang ada masa apa tak? Okey baik. Assalamualaikum bang. Jadi abang pernah tak rasa dalam hidup abang ni abang rasa macam tak bermakna lagi selepas abang hadap semua ujian yang Allah bagi kepada abang? Okey baik. Pernah merasai rasa down apa semua, tapi biasalah dalam kehidupan ni ada ujian dan ada maksudnya ada daripada syaitan apa kan, dugaan daripada syaitan, bisikan mengatakan hidup kita di bab mana. Tapi memang saya pegang satu prinsip daripada guru saya yang mengatakan hidup ni adalah ujian. Apa-apa zaman memang ujian. Jadi bila saya pegang tu hidup ni adalah ujian, jadinya saya rasa naik balik. Memang kalau ujian datang, memang dunia ni adalah ujian. Dan untuk kita kembali balik pada Allah, memang dalam surah Al-Mulk pun sebut di dunia ni sebenarnya nak tengok kita baik ke ataupun kita ni tidak baik. Dengan apa? Dengan ujian didatangkan ujian pada manusia. Jadi memang ada mengasai, ada bisikan daripada syaitan yang kita tidak berguna lagi, tapi dengan saranan ataupun dengan kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan itulah kita akan kembali pada Allah dan kita akan kembali bersemangat untuk kita menjalani kehidupan kita. Bagi pendapat saya pasal tidak bermakna, sebenarnya saya sendiri pun pernah merasa bila kadar-kadar pernah datang kepada saya. Tak kisahlah dia dalam pelbagai aspek, dari segi penyakit, dari segi pendidikan. Sebab dulu saya bahagian pendidikan, saya selalu rasa macam saya tak boleh lepas ni, saya tak boleh lepas. Tapi alhamdulillah dengan rezeki Allah, saya tak tahu dengan rezeki Allah, alhamdulillah. Asalnya saya selalu gagal, alhamdulillah Allah bagi saya keizinan untuk saya dapat lulus. Benda tu benda yang saya rasa macam unexpected lah, memang luar biasa lah. Lepas tu batulah satu lagi benda yang saya rasa macam kadang-kadang bila kita dah tidak ada tipe ujian tu, tiba-tiba Allah gantikan dengan lebih baik. Contoh bila saya ditimpa dengan ujian yang dikatakan handphone saya hilang, kadang ditimpa barang berharga lah. Tiba-tiba bila saya dapat bekerja dan Allah memudahkan saya untuk menyimpan duit, alhamdulillah saya dapat beli benda yang lebih baik apa yang saya nak lepas itu. Jadi
Saya percaya yang bila kita dah ditimpa sesuatu musibah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Contoh macam penyakit. Dulu saya rasa macam saya tak ada peluang nak sembuh. Contoh saya ada penyakit mata. Apa tahu penyakit mata bang? Yang gatal. Dia sampai saya dulu ada ulcer mata apa semua. Time tu saya rasa macam Allah tak sayang aku ni. Saya pernah rasa macam tu. Banyak kali saya rasa macam tu. Tapi bila dah lama kelamaan saya hadap juga ujian ni, alhamdulillah Allah dah bagi saya kesembuhan. Jadi benda tu yang saya rasa macam kadang-kadang dunia adalah untuk tempat untuk kita bergantung padanya, untuk kita hadap segala ujian. Sebab kalau dunia ni adalah tempat untuk kita berseronok, itu bukan dunia. Baik, jadi saja daripada saya lah. Okay, baik, jadi kita bersama dengan peserta yang terakhir, iaitu cameraman kita tadi, iaitu Ilham. Baik, jadi Ilham, jadi kau sibuk rekod-rekod orang, sekarang ni giliran kau pula. Baik, jadi anda sudah sedia? Entahlah. Baiklah, mari kita mulakan streak dakwah kita. Let's go. Saya nak tanya abang, apa yang abang faham tentang qada dan qadar? Qada dan qadar. Nak kata nak faham tu dia yang mengenai ketentuan. Betul. Qada ni biasanya pasal ketentuan Allah lah. Yang qadar ni biasanya pada takdir. Abang dalam dalam hidup abang pernah tak satu masa tu tiba-tiba macam kenapa jadi macam ni kenapa kita plan benda lain tapi dia jadi benda lain? Pernah tak abang terasa macam tu? Pernah juga. Rasa kan apa yang kita merancang tu dia takkan terjadi. Apa yang kita rancang belum tentu Allah yang tentukan. Tapi kalau manusia biasanya kalau macam dia dah plan macam-macam, contohlah dia nak pergi travel, dia nak pergi Europe, dia nak buat macam ni, tiba-tiba dekat sini dia sangkut, dia ada masalah. Lepas tu dekat situ dah tanya, kenapa jadi macam ni padahal semua dah perfect. Dekat situlah dekat situ Allah dah uji kita punya keimanan. Sebab qada dan qadar ni pun juga dia terjadi dalam nilah rukun iman kan. Saya pun pernah rasa juga. Sebab saya dulu bila pasal soalan kewangan kan, kita nak bayar ni, nak bayar tu, nak ni kan. Lepas tu tiba-tiba tengah-tengah bayar ada kurang pula. Lepas tu kita pun panik nak cari nak cari mana duit ni. Nak cari mana duit ni. Tapi sebagai orang kata sebagai seorang Muslim, kita kena redha dan kita kena percayalah plan Allah tu lebih baik. Bila kita percaya sepenuhnya, dia akan Allah akan bagi benda yang lebih baik daripada kita yang tentukan. Betul tak bang? So abang ada cadangan tak untuk orang-orang yang dekat luar sana tentang qada dan qadar ni sebagai dalam sepatah dua kata je? Ya, untuk semangat kan macam mana? Mana-mana tak kisah. Nak katalah yang kat luar sana tu, apa-apa yang kita merancangkan dengan meletakkan harapan yang sepenuhnya, pastikan hati kita sentiasa ingat pada Allah. Apa yang kita rancang, insya-Allah lebih baik apa yang Allah rancangkan, yang Allah tentukan. Itu je lah. Terima kasih bang. Okey, biasa semua. Okey, baik. Jadi itulah dia sedikit tentang streak dakwah pada video kali ini. Jadi apa pandangan korang pasal streak dakwah kali ini? Mencabar atau tidak? Bagi saya terbalik. Bagi saya sangat mencabar sebab
Ya, dia ada keburukan dan kebaikan dia. Dari segi keburukan dia nak cari orang tu lah. Ada yang nak bagi kerjasama, ada yang tak bagi. Tapi dia punya kebaikan dia bila kita dapat kongsi ilmu dengan orang. Itu kebaikan dia. Baik, jadi kalau kita tanya Akmal pula? Pada pendapat saya, pengalaman ini mengajarkan saya untuk lebih Lebih? 5 hours later. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk lebih petah dalam berkomunikasi, dan pengalaman ini sedikit sebanyak juga telah mengimprove diri saya ke arah yang lebih baik. Masya Allah, baik. Jadi itu saja untuk video kita untuk kali ini. Jadi Terima kasih. kita semoga jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.